SPTBID telah dicipta pada tahun 1996 oleh Puan Saria Amirin dengan dibantu anaknya Encik Jaldin bin Muhammad Ali, di mana program tersebut telah diuji ke atas 8 orang kanak-kanak. 4 orang kanak-kanak merupakan kanak-kanak disleksia, seorang merupakan kanak-kanak hyperaktif, seorang merupakan kanak-kanak Down syndrome dan seorang merupakan kanak-kanak lambat dalam pembelajaran telah tinggal bersama di kediaman beliau di Bukit Antarabangsa Ampang pada ketika itu. Ini adalah bagi mengetahui keberkesanan program yang akan dijalankan ke atas anak-anak disleksia. Setelah program itu terbukti berkesan, program tersebut telah dibawa dan diguna pakai di pusat yang didirikan beliau sendiri pada tahun 1998 yang bertempat di nombor 6 Persiaran Kuantan off Jalan Kuantan, Titiwangsa. Seiring waktu, keberkesanan program ini semakin banyak dapat membantu pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran. Kemudian program tersebut telah kekal diguna pakai oleh Persatuan hingga saat ini. Persatuan Masalah Pembelajaran Spesifik Wilayah Persekutuan akhirnya bertukar nama menjadi Persatuan Disleksia Malaysia yang telah beliau bangunkan hingga kini. Program ini telah banyak membantu bukan sahaja para pelajar tetapi juga tenaga pendidik dan ibu bapa dalam menangani anak-anak disleksia. Apa itu program SPTBID? Program SPTBID merupakan program berstruktur yang dirancang khusus untuk anak-anak bermasalah dalam pembelajaran. Program ini berkontekskan komponen aturan penanganan masalah pembelajaran, tata cara penyediaan rancangan pembelajaran dan teknik pengajaran yang merangkumi pengecaman huruf dan bentuk huruf, membunyikan huruf, menggabungkan suku kata, membaca, kefahaman, menjawab soalan, melatih ketangkasan motor halus dan kasar, keseimbangan, menjelaskan fungsi otak, visual, audio, deria rasa, sentuhan dan juga alat mengajar yang tepat dan bersesuaian. Di dalam program SPTBID, modul yang digunakan adalah program SPTBID, modul kemahiran asas anak-anak bermasalah pembelajaran, modul teknik dan alat-alat bantu mengajar untuk pembelajaran anak-anak disleksia dan juga modul on basic skills. Berikut merupakan pencapaian SPTBID di mana program ini telah diguna pakai di seluruh cawangan Persatuan Disleksia Malaysia dan Disleksia Jenis Malaysia. SPTBID juga telah mendapat penghargaan Silver Medal di Genevieve Salon International Dance Invention Genevieve 2007. Program ini turut mendapat ITEX 2007 Gold Medal E-Learning for Disability International Invention Kuala Lumpur, Malaysia. SPTBID turut mendapat pengiktirafan dari Kementerian Pendidikan di mana memo untuk cuti pelepasan pelajar bagi menjalankan terapi. Melalui memo ini, pelajar mendapat cuti selama 3 bulan tanpa nama pelajar tersebut dikeluarkan dari sekolah sepanjang tempoh terapi berjalan. Apa itu DDAT? Program ini bermula dengan penilaian pembelajaran yang dinamakan Diagnostic Dyslexia Assessment Test (DDAT), di mana satu laporan mengenai masalah pembelajaran akan dikeluarkan secara terperinci. DDAT adalah ujian yang menyeluruh dengan alat dan metrik penilaian yang dicipta khusus untuk mengenal pasti kawasan masalah pembelajaran bagi setiap pelajar. DDAT diciptakan pada tahun 1997 oleh Encik Jaldin bin Muhammad Ali dan Puan Saria Amirin dengan penambahbaikan dimulai dari edisi 1 sehingga yang terkini edisi 16. DDAT merangkumi ujian membaca, memahami, menulis, membina ayat, matematik, kefahaman konsep, mengira, kekeliruan huruf dan nombor, memory, pendengaran, persepsi, visualisasi, fokus, kecerdasan, karakter, tingkah laku dan tahap percaya diri.
Dalam erti kata lain, DDAT ialah kepala dan program SPTBID ialah badan, di mana kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Laporan terperinci dari DDAT akan digunakan oleh guru-guru pakar yang telah dilatih menggunakan program SPTBID untuk menyediakan rancangan pembelajaran individu ataupun Individual Educational Program IEP secara berstruktur dalam menangani masalah pelajar. Pembuatan asesmen. Selepas ibu bapa membawa anak-anak berjumpa doktor pakar, hospital atau doktor pakar akan mengarahkan ibu bapa untuk merujuk kepada pembuatan asesmen DDAT. Setelah DDAT dilaksanakan, satu report menyeluruh tentang pelajar akan dikeluarkan dan diberi kepada ibu bapa. Sekiranya ibu bapa ingin melaksanakan terapi, ibu bapa boleh membuat pendaftaran dengan membawa laporan DDAT dan diberikan kepada pihak pengurusan. Pihak pengurusan akan memproses kemasukan pelajar dan menempatkan pelajar mengikut tahap rendah, pertengahan ataupun tinggi. Pada saat pelajar memulakan terapi, guru akan memerhatikan pelajar selama 2 minggu seterusnya mempersiapkan IEP mengikut laporan DDAT dan juga hasil pemerhatian selama 2 minggu. Setelah itu, guru akan berjumpa dengan ibu bapa bagi menjelaskan rancangan pembelajaran iaitu IEP untuk tempoh 3 bulan. Dalam proses menjalankan terapi, rekod pencapaian mingguan akan dicatat dan terapi akan berjalan mengikut IEP yang telah dibuat. Guru akan mengajar menggunakan alat bantuan mengajar yang bersesuaian dengan tahap pelajar dan juga mengikut IEP. Setelah tempoh 2 bulan 3 minggu, satu ujian akan diadakan bagi menguji tahap kemampuan pelajar setelah pelajar menjalani terapi. Setelah ujian selesai, report yang merangkumi 3 subjek iaitu Bahasa Melayu, Matematik dan Bahasa Inggeris akan dikeluarkan. Guru akan berjumpa ibu bapa selepas 3 bulan bagi menjelaskan report pencapaian pelajar setelah pelajar menjalani terapi selama 3 bulan. Sekiranya pelajar didapati masih memerlukan terapi, guru akan mencadangkan kepada ibu bapa tempoh lanjutan terapi selama 3 bulan yang seterusnya.